Inilah Adam. Dia menghidapi penyakit gout. Cubalah Ural. Ia boleh membantu untuk mencegah pengkristalan asid urik dalam terapi gout. Ural, pengekali air kencing yang berkesan untuk gout. Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 23 Februari 2024 bersama saya, Kemilia Nur Azlan. Bangunan megah mencakar langit tidak memberi makna sekiranya masih ada rakyat yang terpaksa mengikat perut. Demikian titah Sultan Perak Sultan Nazrin Shah pada istiadat pembukaan rasmi tahun kedua DUN Perak ke-15. Baginda bertitah usaha membasmi kemiskinan wajib diteruskan selagi ada rakyat yang miskin dan agenda menotahkan kemiskinan menjadi satu daripada matlamat untuk menjamin kesejahteraan sosial rakyat. Bangunan megah mencakar langit tidak memberi makna sekiranya masih ada rakyat yang terpaksa mengikat perut, mencatu makanan dan tidur berbumbung langit. Selagi ada rakyat yang miskin, usaha membasmi kemiskinan wajib diteruskan. Agenda menoktahi kemiskinan menjadi salah satu matlamat untuk menjamin kesejahteraan sosial rakyat. Menoktahi kemiskinan tegar menjadi tumpuan kerajaan beta di bawah Pelan Perak Sejahtera 2030. Anwar Ibrahim mengakui kejatuhan ringgit adalah membimbangkan. Namun kata Perdana Menteri itu, ia tidak menjejaskan keyakinan pelabur. Katanya ini memandangkan Malaysia baru-baru ini menerima jumlah pelaburan yang diluluskan tertinggi dalam sejarah negara. Okay, it's concerning. We're looking at it and luckily it's strengthened a little. But look at the overall. You see, investments, the biggest ever in the country. Inflation down. Unemployment down. Growth we can sustain as compared to our neighbours. So I think look at the comprehensive view and the capacity for the country to grow. Sementara itu, Anwar juga berkata, situasi ekonomi negara hari ini tidak boleh disamakan dengan keadaan pada 1998 kerana kedudukan negara ketika ini jauh lebih baik meskipun nilai ringgit merosot berbanding dolar Amerika Syarikat (US). Tetapi ekspor itu baik. Kalau saya jumpa syarikat-syarikat yang ekspor, dia sangat senang. Tetapi sebaiknya ringgit itu tidak terkawal. Tetapi mengapa harus dilihat hanya dari segi ringgit dan dibandingkan dengan 98 seperti mana saya sebut tadi, ringgit jatuh, pelaburan jatuh, inflasi naik. Jadi dia tak sama. Sekarang ini pelaburan kita, angka terakhir yang diumumkan semalam selepas mesyuarat Majlis Pelaburan Negara, itu tertinggi dalam sejarah Malaysia. Kalau keyakinan itu kurang kerana ringgit, dia tidak akan ada pelaburan seperti ini. Pelaburan tertinggi dalam sejarah. Pembangkang juga patut dipersalah susulan kejatuhan nilai ringgit dan keadaan ekonomi semasa. Demikian kata bekas Menteri UMNO Saleh Said Keruak. Katanya dalam satu hantaran di media sosial, pembangkang terus bercakap tentang agenda menjatuhkan kerajaan menyebabkan keyakinan pelabur terjejas. Justeru katanya, mereka patut berhenti menjejaskan kestabilan politik dan sabotaj terhadap ekonomi dan meletakkan tanggungjawab penuh kepada kerajaan semata-mata. Terdahulu hari ini, Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata, kejatuhan nilai ringgit tidak menjejaskan keyakinan pelabur. Katanya Malaysia mencatat rekod pelaburan terbesar dalam sejarah, kadar inflasi menurun dan pengangguran berkurangan. Pertumbuhan ekonomi pula, katanya, berdaya tahan sama seperti negara jiran. Terdahulu, Pengerusi Perikatan Nasional PN Muhyiddin Yassin pada awal bulan ini berkata,
kerajaan seperti acuh tak acuh dalam menangani ekonomi negara. Berita seterusnya, pertemuan Presiden PAS Abdul Hadi Awang dan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin minggu lalu didakwa gagal menyelesaikan masalah berbangkit. Ini menyebabkan hubungan mereka dingin, kata sumber seperti dipetik portal FMT. Memetik laporan FMT itu, sumber rapat dengan perkara itu mendakwa pertemuan empat mata di kediaman Muhyiddin pada 14 Februari lalu disusuli mesyuarat Perikatan Nasional PN pada keesokannya hanya sekadar optik. Mereka bertemu 2 minggu selepas FMT memetik sumber melaporkan hubungan Hadi dan Muhyiddin didakwa dingin sekaligus mencetuskan pelbagai spekulasi mengenai kelangsungan PN digagaskan dua parti itu. Sumber itu turut mendedahkan kepada FMT ada pemimpin bersatu yang beria-ia dengan pertemuan dua tokoh PN berkenaan. Tambah sumber itu, kejanggalan hubungan Hadi dan Muhyiddin itu tidak terlalu menyelah di mata masyarakat sehingga boleh mencecaskan sokongan terhadap komponen berkenaan setakat ini. Terdahulu FMT melaporkan hubungan dingin Hadi dan Muhyiddin antara lain berkait kegagalan PAS menampilkan naib Presiden PAS Ahmad Samsuri Mohtar sebagai calon Perdana Menteri selepas Muhyiddin tidak meneruskan hasrat berundur pada pemilihan parti tahun ini. Menurutnya, pusingan Yu Muhyiddin dilihat sebagai tekad ahli Parlimen Paguh itu untuk kekal menerajui PN dan seterusnya dilantik Perdana Menteri kali kedua jika gabungan itu memenangi PRU16. Pemimpin PAS Selangor, Roslan Syahir Muhammad Syahir berkata slogan PAS for All adalah untuk bukan Islam mengenali PAS tanpa mendengar lidah DAP atau PH. Kata Roslan, DAP dan PH mempunyai agenda jahat dengan mendakwa slogan PAS for All adalah untuk menakutkan masyarakat bukan Melayu. Sedangkan katanya PAS mahu membuktikan ia menjanjikan sesuatu yang baik untuk semua. Katanya seperti dilapor Harakah, ini kerana ia melahirkan sebuah kerajaan yang bersih dan bebas rasuah yang bertanggungjawab membela dan mempertahankan nasib dan kebajikan semua. Pemerhati politik Dr. Azmi Hassan dari Akademi Nusantara sebelum ini dilapor media menganggap langkah PAS Selangor Ikhtiar semula slogan itu untuk berdepan pilihan raya umum PRU ke-16 hanya akan menambahkan ketakutan pengundi bukan Melayu. Dr. Azmi berkata projek KAS PAS Selangor itu hanya akan menyebabkan pengundi bukan Melayu PH yang menganggap PAS sebagai ekstrim dan konservatif akan menyokong calon UMNO. Mengulas lanjut, Roslan menambah bahawa rakyat di 4 negeri di bawah teraju PAS boleh membuktikan parti itu mengutamakan kesejahteraan untuk semua. Tegas Roslan, slogan PAS for All adalah usaha memberi penerangan KAS kepada masyarakat bukan Melayu dengan harapan mengikis segala tomahan dan fitnah yang dilemparkan kepada parti itu selama ini. Kita ke perkembangan berikutnya. Farhaj Wafa Salvador, bekas setiausaha politik Anwar Ibrahim menyaman Cikgu Bart atau Bajul Hisham Shaharin serta pemimpin bersatu Afif Bahardin. Farhaj meminta pampasan sebanyak RM1 juta bagi setiap pemimpin bersatu itu. Peguamnya Wera Permananda berkata Farhaj memfailkan writ saman terhadap mereka di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 22 Januari lalu. Berdasarkan penyataan tuntutan, Farhaj mendakwa kenyataan fitnah itu dibuat oleh Cikgu Bart pada sidang media pada 24 November tahun lalu. Manakala Afif pula melalui kenyataan terbuka pada 15 November tahun sama. Plaintiff berkata Cikgu Bart memfitnahnya dengan berkata dia dilantik mengetuai Pertubuhan Perisikan Luar Malaysia MEIO dan mengundang risiko kepada rakyat dan negara ini. Farhaj yang juga pengarah bukan eksekutif 7-Eleven berkata Cikgu Bart menggelarnya sebagai jambu air yang bermaksud homoseksual. Afif juga didakwa menyifatkan Farhaj sebagai ancaman kepada kestabilan dan keselamatan negara. Seorang peguam berkata Dr. Mahathir Mohamad berisiko diberi waran tangkap sekiranya beliau tidak endah apabila dipanggil untuk menghadap Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Ini bagi meneliti isu berkaitan Batu Putih, Batuan, Tengah dan Tubir Selatan. Memetik portal FMT yang memetik SN Nair sebagai berkata, Seksyen 8 Akta Suruhanjaya Siasatan menetapkan Pesuruhjaya mempunyai kuasa untuk memanggil sesiapa pun bagi memberi keterangan atau menyerahkan dokumen dalam milikan mereka. Peguam itu yang pernah mewakili saksi dalam 2 RCI sebelum ini percaya bekas Perdana Menteri itu akan menjadi saksi penting dalam sebarang siasatan berkenaan isu itu. Beliau mengulas kenyataan Peguam Dr. Mahathir, Rafiq Rashid Ali, minggu lepas
bahawa Dr. Mahathir mungkin tidak akan menyertai prosiding RCI itu selagi ia dipengerusikan oleh bekas Ketua Hakim Negara Raus Sharif. Rafiq mendakwa pelantikan Raus sebagai pengerusi RCI itu bertentangan dengan prinsip keadilan asasi, memandangkan beliau pihak yang berkepentingan. Sementara itu, portal FMT melaporkan Peguam A. Sri Murugan berkata beliau percaya Dr. Mahathir akan dipanggil memberi keterangan walaupun kerajaan belum mendedahkan terma rujukan khusus RCI berkenaan. Untuk rekod, RCI itu dibentuk bagi menyiasat keputusan pentadbiran Dr. Mahathir pada 31 Mei 2018 yang menarik balik dua permohonan memohon Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ menyimak keputusannya berkaitan Batu Putih itu 10 tahun lalu. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian saja daripada saya, Kimilia Nur Azlan untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.